Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke webinar franchise siri ke-6. Webinar ini adalah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bersama-sama dengan Persatuan Franchise Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Franchisor, franchisee, bakal franchisor, bakal franchisee, usahawan, bakal usahawan dan sesiapa sahaja yang memang akan mendapat manfaat dari perkongsian kita pada petang ini ya. Jadi pada siri webinar franchise yang ke-6 ini kita membawakan topik yang amat istimewa sekali ya. Topik yang praktikal dan mungkin jarang ya dibincangkan, iaitu topik kita pada petang ini ialah khusus berkaitan dengan pasca pandemik, pemilihan lokasi yang strategik ya. Jadi bersama-sama dengan kita pada petang ini, saya sendiri sangat excited dan teruja kerana bersama-sama dengan kita adalah speaker-speaker ya yang kita akan sama-sama berbincang dan mengupas isu ini dengan lebih mendalam lagi. Saya teruja sebab mereka ini semua sebenarnya sangat berpengalaman dan akan berkongsi dengan kita dan dalam sektor-sektor yang berlainan ya. Sebab bila kita bercakap tentang pemilihan lokasi ya, especially lokasi yang strategik ini, tidak ada satu formula fits all. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku, especially pasca pandemik atau dalam keadaan di mana digitalization, terdapat perubahan dari segi pemilihan lokasi. Things have changed dan kita lihat perubahan business model dan sebagainya. Jadi mari kita dengarkan ya daripada pakar-pakar yang mempunyai pengalaman ya. Jadi saya fikir kita perlu berkenalan dahulu ya dengan yang akan berkongsi dengan kita pada petang ini. Jadi di sebelah kiri saya ini ialah Encik Khairul Azman bin Muhammad Yusof, merupakan pengarah franchise antarabangsa Mary Brown's Sdn Bhd, jenama franchise yang terkenal, okey. Jadi Encik Khairul Azman merupakan pengarah franchise antarabangsa Mary Brown. Beliau telah berkhidmat kepada Mary Brown sejak tahun 2003 dan berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang F&B. Ya. Beliau memulakan kerjaya dalam bahagian operasi dan meneruskan kerjaya sebagai ketua bahagian latihan dan ketua bahagian franchise. Beliau menguruskan kesemua outlet Mary Brown untuk 6 buah negara, ya, setiap negara ada beberapa outlet dan sebagainya, dalam operasi, latihan, pemasaran dan pengembangan perniagaan antara negara seperti Sweden, Afrika, United Arab Emirates, India, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. I've been everywhere. Jadi beliau sebenarnya sering dijemput sebagai penceramah dalam latihan franchise sejak tahun 2017 dan sejak tahun 2019 Encik Khairul adalah pengurusi dan sekarang ini masih pengurusi jawatankuasa kecil promosi dan perhubungan awam dalam Persatuan Franchise Malaysia. So selamat datang ke webinar kita Encik Khairul. Okey. Seterusnya di sana ya, tengah-tengah tu, all the way daripada Kelantan. Okey. Encik Ramilan Abdul Rahman, pengurus besar permodalan Kelantan Berhad dengan jenama Ar-Rahman. Okey. Jadi Ramilan Abdul Rahman dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan pada Februari 1965. Kena mention pula. Sebab dah tahu umur you ya. Berkelulusan ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan beliau merupakan pengurus besar pemodalan Kelantan sejak tahun 2016 sehinggalah sekarang ya. Memulakan kerjaya sebagai pegawai kerja akaun di Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor dan meneruskan kerjaya di Pusat Perubatan An-Nisa, Hotel Al-Ansar, ASC2 Lines Sdn Bhd, Kolej Teknologi Darul Naim dan InfraQuest Sdn Bhd. Beliau dilantik sebagai penolong bendahari dalam jawatankuasa utama Persatuan Franchise Malaysia dan beliau juga dilantik sebagai penolong setiausaha Malaysian Gold Association ya. Selamat datang Cik Ramilan. Okey, yang seterusnya Encik Yak Farlun merupakan kita punya konsultan ya.
pengarah urusan Aliva Consulting. Okey. Yap Falun mempunyai lebih dari 25 tahun pengalaman memimpin dalam jualan, penyampaian projek dan penilaian jenama kesihatan dan memberi khidmat nasihat pengurusan kepada sektor awam, ICT, telekomunikasi, perkhidmatan keuangan, penjagaan kesihatan dan sektor ketiga. Ya. Yap Falun berpengalaman dalam penilaian jenama kesihatan dalam pelbagai aspek seperti pengguna, sikap, tingkah laku, perjalanan keputusan, decision making, pelanggan dan sebagainya, termasuk juga dalam pengurusan keuangan. Jadi kemasukan keuangan, pembiayaan mikro, penjagaan kesihatan kerana dalam bidang konsultan, jadi perlu holistik dalam pelbagai supply chain of business ya. Jadi Encik Yap Falun penglibatan juga dalam inovasi sosial dan persekitaran yang membolehkan ICT dan sektor ketiga iaitu projek perumahan mampu milik dan maklumat pejabat. Selamat datang Encik Yap Falun. Okey. Jadi kita telah pun mendengar ya sedikit tentang latar belakang yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan topik pasca pandemik pemilihan lokasi strategik ya untuk perniagaan. Jadi bila kita berkata tentang lokasi, walaupun petang ini kita berbincang tentang industri franchise, tetapi ianya boleh diaplikasi dalam pelbagai sektor juga ya. Jadi Encik Khairul dalam bidang F&B, arahan ya dalam bidang servis dan juga kita ada konsultan kita pada petang ini. Jadi kita mulakan dulu dengan Encik Khairul lah, macam dah tak sabar-sabar dah nak berbincang petang ni. Jadi Encik Khairul saya difahamkan yang Mary Brown adalah antara jenama franchise yang membuka outlet baru ya semasa kita PKP. Ya, outlet baru ada berapa outlet yang dibuka semasa dalam keadaan pandemik PKP? Berapa outlet? Sebenarnya terima kasih pertama sekali ya Prof. Kalau kita tengok dari segi prestasi ataupun pencapaian syarikat Mary Brown sebelum dan ketika pandemik, sebenarnya agak sesuatu yang di luar jangkaan. Okay? Kerana kita tidak meletakkan satu aras target yang tinggi dari segi penambahan cawangan dan sebagainya. Namun begitu, kerana kita pun faham bahawa banyak aktiviti-aktiviti macam mana untuk kita rekrut kita punya franchise pun agak berkurangan, tidak ada physical exhibition dan sebagainya. Jadi dekat situ sudah ada sedikit kekangan. Walau bagaimanapun kita dapati bahawa ramai yang kata bertanya, berminat dan sebagainya. Dan rata-rata kita dapati bahawa alhamdulillah untuk tahun ini sahaja kita telah pun rekrut 43 orang franchisee baru. Dan kita telah buka hampir separuh, iaitu lebih kurang dalam 15-18 macam itu. Dan yang bakinya tu kita akan, insyaAllah kita akan sempurnakan sebelum hujung tahun 2021. Okey, jadi maknanya kalau jadi kita boleh nampak ya, sebelum pandemik dan semasa pandemik ya, dari segi pemilihan itu termasuk yang luar negara sekali ya Encik Khairul? Kita hari ini saya cakap lebih kepada kapasiti di Malaysia. Di Malaysia dalam 15 outlet yang dibuka semasa pandemik semasa pandemik. Jadi bila kita berkata tentang lokasi ya, jadi adakah perbezaan dari segi pemilihan lokasi sebelum pandemik dan pasca pandemik ataupun semasa, dan apa yang Encik Azman boleh lihat way forward dalam pemilihan dalam praktis Mary Brown sendirilah dari segi lokasi ya. Dia sebenarnya berdasarkan kepada syarikat, business model syarikat itu sendiri. Dan kita dapati bahawa kebanyakan rata-rata cara macam mana pemilihan franchisee itu juga salah satu daripada proses pemilihan lokasi. Jadi macam contohnya macam syarikat di Mary Brown, kita pertama sekali kita menggalakkan kepada mana-mana bakal franchisee untuk mereka introduce lokasi yang mungkin mereka rasa mereka lebih more confident. Okay. Maksudnya mungkin berdekatan dengan perumahan mereka ataupun sesuatu lokasi yang mana mereka dah tahu
in terms of impact dan sebagainya dan skala detail analysis. Alright. So itu salah satu daripada mode macam mana mereka membuat kata tu pemilihan ataupun cara mereka nak submit their Itu application. normal practice. Maknanya mereka akan suggest dahulu. So mereka normally akan pilih satu atau dua lokasi, dan apabila kita dah dapat lokasi itu, dan kita akan hantar kita punya team kita, iaitu daripada business operation team or the project team, untuk visit dan untuk buatkan analisis kerana kita tahu kita punya business. So macam itu kita akan match sama ada lokasi itu berpotensi ataupun tidak, sebab kita harus fikirkan bahawa setiap lokasi bila kita dah confirm, ia bukan ambil jangka masa yang pendek, kerana selalunya kita punya terms paling minimum pun 5 tahun ataupun sekarang untuk Marybrown 8 tahun. Jadi kita pastikan bahawa lokasi itu must be secured, profitable for the entire 8 years. Alright, that's number 1. Namun begitu, kita kadang faham juga bahawa ada juga bakal-bakal franchisee mungkin mereka baru, mereka tak tahu bisnes kita macam mana dan sebagainya. Jadi bagi mereka, mereka masih lagi menghantar lokasi. Tapi bila kita pergi buat analisis dan sebagainya, dapati bahawa mungkin kurang bersesuaian ataupun mungkin belum bersedia ataupun mungkin kawasan itu belum matured lagi. So maka dengan itu kita juga ada kita punya team sendiri, iaitu business development team kita yang dah kita pre-secured the good location, dan kita akan matchkan location ini. Tapi within the area ke? Good location mean totally different location ataupun within the area suggested? Okay, contohnya katalah this potential franchisee katalah dari Serdang contohnya, okay. Kalau dia mungkin introduce tak ada, dan kita akan tengok kalau kita ada dos yang kita dah approve yang mungkin berdekatan ataupun yang mungkin let's say cover 10 to 20 or 30 km radius from the proposed area, dan kita akan introduce kepada bakal franchisee ini. Maknanya to avoid territorial punya problem, ya. Betul. Tapi tadi kita bercakap tentang, kita nampak yang macam secara basicnya adalah Marybrown akan minta franchisee untuk suggest area, and then akan ada team yang akan assess. Itulah antara kebaikan bila kita dalam sistem franchise, kerana franchisor amat berpengalaman, mereka ada team sendiri. Jadi akan assess dan akan memberi nasihat sama ada lokasi itu sesuai ataupun tak sesuai. Tapi tadi dari segi, kalau Cik Khairul boleh apakah perbezaan ataupun tiada perbezaan sebelum pandemik dengan selepas pandemik dari segi pengalaman Marybrown sendiri? Kalau kita faham sekarang pun sudah pasti kalau semasa pandemik ini lebih banyak lagi lokasi yang tersedia. Maksudnya lokasi tu oversupply sebenarnya. Kerana mungkin ada faktor-faktor yang mungkin kebanyakan ejen-ejen hartanah yang mereka menghadapi kekangan untuk mengisi kekosongan. Maka dengan itu mereka sendiri juga ada yang approach kepada kita untuk offer a very good rental rates, terms dan sebagainya. Itu salah satu peluang yang memang kita dapati. Mereka sendiri pasca pandemik ni mereka berlumba-lumba untuk tarik investor dan sebagainya untuk mengisi kekosongan yang sedia ada. Jadi itu maknanya sekarang pasca pandemik ekonomi baru nak start pick up, jadi ada banyak peluang, itu antara perbezaan yang boleh dilihat lah, Itu yang saya nampak. Okey, jadi kita akan itu secara general lah, macam mana Marybrown dalam pemilihan lokasi, tapi pasti ada tips-tips yang lebih mendalam lagi yang boleh kita bincangkan selepas ini. Jadi kita teruskan kepada Encik Ramilan. Okey, jadi tadi mungkin ramai yang tak nampak lagi, kita kata permodalan apa tadi, Kelantan Berhad dengan jenama Arrahan. Okey, tadi dia pesan dengan saya, kena sebut betul-betul. Okey, and then dalam association, Gold Association. Jadi boleh Encik Ramilan terangkan sikit kepada pendengar kita di luar sana tentang konsep perniagaan bisnes Encik Ramilannya. Terima kasih kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua yang berada di online sekarang. Dan terima kasih kepada MFA juga KPD and SCP kerana menjemput saya sebagai salah satu panel pada hari ini. Arahan ataupun secara generalnya Arahnu, tapi disebabkan kita memakai je nama Arahan. Arahan adalah pajak gadai Islam yang pertama kali boleh dikatakan dipelopori oleh permodalan Kelantan Berhad pada tahun 1992. Itu cawangan pertama. Dan dengan adanya cawangan pertama tu, dia telah mengubah landscape industri pajak gadai di Malaysia lah.
di mana sebelum pada pengenalan pajak gada Islam Arahan ni, kebanyakan pajak gada didenominasikan oleh pajak gada konvensional. Jadi pajak gadai ni kalau kita rasa sebagai salah satu industri dalam mikrokredit, iaitu kita memberi pembiayaan kepada golongan-golongan yang memerlukan, terutamanya golongan-golongan yang sukar untuk pergi mendapatkan keuangan daripada institusi keuangan disebabkan pelbagai birokrasi lah, terutama dari segi modal, dari segi cagaran ataupun dari segi dokumentasi. Jadi kalau di pajak gadai ni kita just menggadai emas. Emas tu kita kenali sebagai marhun. Setakat ni kita buat emas dulu, yang maknanya yang diterima ramai adalah emas. Walaupun kemungkinan ada benda alternatif lain seperti laptop, tablet. Boleh dipajak. Boleh dipajakkan juga, tapi kebanyakannya pajak emas lah. Jadi bila dia ada emas saja, dia boleh pergi datang ke pajak gadai kita, dan dalam masa 3 ataupun 4 minit dia boleh dapatkan pembiayaan tu. Dan kita yang istimewanya berkenaan dengan arahan ni dan franchisee arahan ni, emas tu kita maknanya tidak perlu kena tengok sitos, sikris. Yang perlu ada emas. Bila ada emas, dapatkan pembiayaan. Dan proses untuk mendapatkan pembiayaan di pajak gadai kita tu lebih kurang dalam 3 hingga 5 minit saja prosesnya. Dan itu merupakan kita punya kekuatan lah. Selain daripada ialah matlamat utama penubuhan pajak gadai Islam ni adalah untuk meresmikan amanah riba di kalangan masyarakat kita lah, dan juga untuk merendahkan persaingan dari segi kadar. Orang kata kadar interest sebenarnya, tapi kalau kita ni kita tidak pakai kadar interest, kita pakai upah ataupun keuntungan. Jadi kalau kita tengok syarikat Along ke apa ke, dia tinggilah berbanding dengan pajak gadai Islam lah. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya pajak gadai Islam ni, jadi masyarakat tu ada option mendapat banyak manfaat. Okey, jadi maksudnya konsep perniagaan pajak gadai pajak gadai emas buat masa pajak ni gadai Islam. Pajak gadai Islamik Jadi ada berapa franchisee atau outlet buat masa ni, Cik Ramilan? Okey, untuk kita sendiri Permodalan Kelantan Berhad, kita mempunyai 34 outlet di seluruh negara. Di seluruh negara tu ada beberapa negeri lah yang kita tidak ada. Cuma diisi oleh franchisee. Franchisee tu sekarang sehingga tahun ini dia ada 61 outlet. Dari jumlah semua sekali yang bergabung di bawah jenama Arahan ni sebanyak 95 outlet. 95 outlet. Dengan 5 franchisee. 5 franchisee kebanyakannya daripada koperasi lah, disebabkan industri arahan ni dia ada macam resilient, ada register untuk masuk. It's a very highly regulated industry. Sebab satunya capital intensive. Okay. Yang keduanya license. License ni satu daripada SKM, kebanyakan koperasi lah. Yang keduanya KPKT. KPKT tu kebanyakan dimonopoli oleh konvensional. Okey. Jadi ada 91 secara kombinasi outlet tadi. Ya. Jadi kalau ikut berbanding dengan konsep perniagaan yang lain seperti food and beverages ataupun let's say early childhood education, untuk macam pajak gadai Islam servis ni, ada tak lokasi-lokasi tertentu yang strategik kalau Encik Ramilan nak berkongsi dengan pendengar kita di luar sana? Boleh. Kita telah tetapkan kriteria untuk membuka pajak gadai ni, terutama kepada franchisee kita lah. Kita terbahagi kepada dua kategori lah. Satu yang makro punya dari segi demografi. Demografi ni kita melihat populasi di satu kawasan. Jadi kalau populasi itu maknanya yang paling kita tengoknya sama ada dari segi pemakaian emas tu lah. Contohnya macam di Sabah. Jadi tengok population. Contoh macam di Sabah tu, kalau kita tengok, kita baru buka di Sempurna ni, 29 hari bulan ni. Kebanyakan kita tengok kaum Bajar Laut ni, iaitu salah satu kaum di Sabah tu, dia memang suka, gemar pakai emas. Jadi di situlah kita tengok demografi dan tengok juga dari segi consumption of gold. Yang pertama. Yang keduanya, kita tengok kawasan tumpuan awan. Tumpuan awan tu maksudnya kita lebih dekat dengan pasar lah. Kebanyakan premis kita kebanyakan dekat dengan pasar.
Pasar tu sebab dia jadi, kalau di Kelantan tu di pasar tu maknanya orang pinjam pagi, dia buat modal, petang dia utun dia pergi gadai, dia pergi tebus. Itu Very konsep. short Ha. span ya. Jadi sebab tu kebanyakan kita punya segmen market tu kebanyakan peniaga. Jadi orang buat modal. Tu modal secara jangka pendek. Dan yang ketiganya kita tengok kepada pesaing kita lah. Dan pesaing kita tu maksudnya kita duduk di sebelah kedai emas ataupun di sebelah konvensional. Jadi bila ada di konvensional ni secara tak langsung pelanggan-pelanggan yang terdiri pada orang Islam tu mungkin boleh berubah arah lah. Itu dari segi secara makronya. Kemudian dari segi mikronya mungkin kita tengok dari segi macam, saya setujulah dengan Cik Khairul tadi kata, dari segi sekarang pasca pandemik ni banyak memberi peluang kita cari tempat-tempat yang rental murah, yang mana kita tak boleh nak dapati pada masa keadaan normal. Sewanya mahal. Macam contoh kita di Sabah dulu, kita terpaksa sewa premi tu sampai 12,000. Sedangkan kita boleh dapat dalam keadaan biasa sehingga 3,000 gitulah. Itu saja yang saya rasa. Untuk Jadinya untuk perniagaan seperti Ar-Rahan ya, pajak gadai Islam ya. Tadi saya sangat tertarik ya dengan perkongsian Encik Ramilan, iaitu yang pertama sekali tengok kepada demografik. Of course yang suka pakai emas. Jadi situ adalah target market lah. Dan kemudiannya yang kedua ni apa tadi Cik Ramilan? Selain daripada keduanya kita tu yang sebelah kawasan Tukuan. itu Tukuan, secara ni Tukuan maksudnya ramai. memilih untuk critical mass. Critical mass selalunya orang jauh daripada competitors, tetapi kena dekat ya supaya mereka maybe boleh sebab ada dua strategi dari segi lokasi. Satu jauh sikit dan satu lagi critical mass di mana orang tahu mana nak pergi bila cakap tentang pajak gadai ya. Sebab sekarang kalau kita tengok di mana-mana bandar yang tersusun lah, kalau kita tengok bandar Kuantan kan, dia letak penjual kain tu, dia semua penjual kain. One stop Kalau center bank kan. semua bank. Okey. Jadi di situ ada pilihan pada customer dan atas kita lah untuk mempromosikan macam mana. Okey. Ya. Jadinya tadi kalau Mary Brown dia ada franchisee akan pilih ya, akan propose dahulu kawasan yang mereka rasa sesuai. Kalau untuk ni macam mana Cik Ramilan? Okay. Kita dua-dua pihak. Maknanya sebab ialah sebagaimana saya maklum bahawa arahan ni capital intensif. Maknanya kita tak mampu untuk cover semua the country, dan alhamdulillah lah dengan adanya franchisee kita boleh ada di semua negeri dalam Malaysia. Jadi maksudnya untuk membuka satu-satu kawasan tu kita juga membuat cari lokasi, dan dalam masa sama franchisee pun buat cadangan pada untuk lokasi mereka. Tapi lokasi yang mereka cadangkan kita kena pergi visit, melawat untuk, dan juga kita mengesahkan bahawa Buat itu sedikit adalah study ya. kan? Untuk memastikan. Maknanya bukanlah setakat pilih lokasi ni suka buat, tapi kena ada Tak boleh. kajian dan sebagainya. Dan franchisor selalunya sangat berpengalaman ya, dan mungkin daripada success story mereka, daripada pengalaman mereka sendiri, mereka boleh memberikan khidmat nasihat yang amat berguna ya. Jadi apa yang kita bincangkan tadi paling market ya, maksudnya customer ya, di mana customer tu, dan satu lagi dari segi operasi. Of course financing lah, maknanya costing will be something that will be very very important as well ya. Jadi dengan itu kita beralih kepada Encik Yap Faulun ya, pengalaman as a consulting company sudah tentu mempunyai pengalaman yang amat luas sekali with the consultation of many of your client. Jadi kalau Encik Faulun boleh kongsikan dengan pendengar kita pada petang ini ya, apakah di manakah ya, di mana ni, kalau di luar sana selalu nak tanya di manakah lokasi-lokasi yang strategik, kat mana saya nak buka. Okey, dan juga ada tak perbezaan ataupun something yang very specific untuk food and beverages termasuk juga dengan service. Sebelum tu Cik Falun, untuk pendengar kita di luar sana, siapa-siapa yang ada soalan ya at any point of this webinar, sila tulis soalan di chat box ya, ataupun di Q&A box. Jadi kita akan utarakan soalan itu at the end of the webinar nanti ya. So please, if you have any question, tulis di Q&A box kita. Okey, teruskan Cik Yap Falun. Terima kasih Profesor Asmaul. Okay. Nombor satu, saya amat tertarik dengan Encik Ramilan pasal tadi Encik Ramilan
terangkan sikap laku sikap laku gadai, pajak gadai, dan juga tentang bagaimana mereka beli demografik. So inilah satu paling penting bila kita menerangkan tentang pemilihan lokasi. Pada masa sekarang kita sedang menuju ke endemik. Pandemic, ya. Kehidupan dengan COVID-19 sudah lain dengan pasca. Pasca masih kita ada ragu-ragu, tak boleh keluar. Sekarang endemik, kita boleh keluar, kita ada confident. So dalam kerja saya sebagai konsultan untuk penyelidikan dan kajian pasaran, ada 4 faktor utama untuk pemilihan lokasi. Nombor 1, populasi density, iaitu berapa orang penduduk di kawasan per kilometer persegi. Misal kata Subang Jaya ataupun PJ adalah bandar lama. Bandar lama biasanya 5,000 kilometer persegi. So ini maklumat boleh didapat dari banyak dari internet. Bandar baru macam Gombak ke ataupun Semenyih lebih kurang 1,000 orang persegi. Itu dari segi jumlah, Ya. Belum lagi kita tengok kepada siapa mereka, Belum lagi. So lepas tu kita bawa turun lagi demografi. So demografi ni kita tahu tentang dia punya gender, jantina ke, siapa umur. Dia ada satu lagi adalah sikap tingkah laku. Tadi Encik Ramila kata bagaimana dia beli, pasal dia nak beli untuk modal ke. Yang ini paling penting pasal ini adalah psikografi. So ini adalah marketing yang kita kena follow. So nombor 2 adalah competition. Sebagai saya boleh terangkan tentang penjagaan kesihatan retail pharmacy. Pasal retail pharmacy yang saya pernah runding adalah dia ada nationwide Malaysia 200 store. 200 store. So competition, kalau dia ada competition, biasanya kalau strategic dia ada lebih daripada 3 atau 4. Macam ni Guardian, Watson, Big Pharmacy semua kat dalam. So competition sangat-sangat hangat. Ya, boleh. Kita sekejap Ya, ada masalah teknikal sekejap. Hello. Kita nak tukar ini. Mikrofon. Hello. Ya. Is it good? Ya, boleh. Good, ya? Boleh. Okay. Okey. Teruskan. Yang faktor ketiga adalah retail activity, visibility. So sekarang tadi kita yang kedua tadi adalah ada competition. Di mana kompetitor kita? Okay. Yang ketiga ada visibility. Very site specific factor. Kalau satu kediaman, kawasan kediaman yang sudah lama, dia akan ada banyak retail activity. Misal kata F&B, financial services, bank, grocery, penjagaan kesihatan dan juga fashion. So dengan itu, bila kita nampak ada banyak persaingan, tidak pasti that ini adalah salah satu faktor yang negatif. Sebenarnya boleh jadi positif. Pasal ada orang visible. Nombor faktor keempat adalah jenis building. Macam high street mall, iaitu shop lot, ataupun shopping mall, ataupun office. So mereka ada kebaikan dan juga kelemahan. Kebaikan ada foot traffic ataupun penduduk. Kelemahan mahal. Pasal dia ada rental. Rental dia. So yang itu dan lain-lain, satu lagi ada dan lain-lain adalah supply dan labor. Iaitu kalau F&B you kena ada ice. So your supplier kena datang ke sini. Now you kena juga ada pekerja. Pekerja kena suka datang kerja. Kalau tempat yang jauh sangat susah juga. So ini ada 4 faktor that seseorang kena fikir sebelum mengambil
keputusan. Jadi apa yang dikongsikan oleh Encik Yap Falun tadi sangat very very specific ya, dan itulah sebenarnya yang dinasihatkan kepada klien-klien ya, apa yang kita dapat hari ini daripada Encik Yap Falun ya. So I think that is very good and very specific, sebab yang pertama sekali mention tentang customer lah, di mana kita punya ini, so itu sangat betul ya, dan itu adalah faktor yang general dari segi customer population, dan seterusnya dari segi lokasi tadi, site specific visibility. Kadang-kadang walaupun di tempat yang sama tetapi di hujung ke, di tengah ke, di tepi sana ke, jadi dia akan memainkan peranan yang tertentu ya. Dan satu lagi, sama ada shop lot ke ataupun dalam shopping kompleks ke, itu pun akan memainkan peranan. Jadi itu secara general ya, dan mungkin kalau ikut bidang yang sektor yang tertentu berlainan ya. Tadi macam saya tertarik dengan Cik Yap Falun mention contohnya demografi. Kalau seumpamanya demografi, walaupun dari segi kuantiti, tapi kalau macam contohnya early childhood education, okey dah. Early childhood education di mana anak-anak dia is a baru untuk umur macam baru berkahwin dan mendirikan rumah tangga. Of course dia ada banyak potential market di situ kan. So itu antara faktor-faktor tadi, employees dan sebagainya. Itu adalah demografi dan juga sociografi. Pasal dia ada family, ada 3 generasi atau 2 generasi, dan kawasan tu kawasan lama ke baru. Pasal kalau ada perumahan yang baru, dia akan menarik yang new family. Yang itu yang kita, jadi itu potential memang very targeted market kan. Tadi kita berbincang sama ada dalam lokasi tu Encik Yap Falun, itu yang general, macam satu checklist yang perlu dilihat. Tapi spesifik, kalau contohnya macam food and beverages ya, kalau contoh kita kata food and beverages, dia memerlukan banyak customer service kan, jadi perlukan supply of labor. Kalau contoh maybe dekat dengan universiti, adalah pelajar-pelajar yang nak boleh buat part time dan sebagainya. Kalau yang macam tu macam mana? Very specific to apa tu? Okey, kalau izin saya boleh cakap dalam bidang penjagaan kesihatan. Penjagaan retail kesihatan. pharmacy. Okey. Untuk retail pharmacy, biasanya dia akan pilih tempat yang sudah lama dan banyak lebih kepadatan penduduk, populasi yang density. Kerana mereka dia ada bila kamu nak menjaga kesihatan, kamu ada need recognition. Need recognition iaitu kenapa kamu beli dari farmasi. Misal kata, satu, I want to get well. Number 2, I sakit. Number 3, I want to recover from COVID-19. So, you akan pergi kat klinik ataupun pergi kat retail pharmacy. So, yang retail pharmacy biasanya shop lot convenient, pasal convenience, parking. So dalam neighborhood yang sudah mature, biasanya pharmacy you akan dapat lihat 4 atau 5 pharmacy kat satu kompleks. Pasal sini dia ada traffic dan footfall. So yang footfall ini akan tertarik selepas yang lain-lain macam early childhood education, F&B juga akan terdapat di suasana. So kalau you hantar anak-anak pergi early child education, you akan pergi makan ataupun pergi farmasi. So ini adalah satu retail activity yang biasanya kalau itu tempat shop kompleks ataupun new garden, dia akan dapat menarik semua aktiviti, dan inilah adalah quite easy to spot. Pasal ada retail activity. Kadang-kadang ada complementary activities. Yes. So tidak persaingan saya rasa baik, tapi bukan hangat sangat. So macam retail pharmacy, dia ada zone 500 ke 500 meter, jangan terdekat sangat. So itulah yang radius dia. So this type of thing biasanya for
penjagaan kesihatan is quite standard. So yang more importantly is that you kena bagi what kind of service, advisory ke, bukan saja medicine. Jadi maknanya di sini kita nampak berkaitan dengan pemilihan lokasi ni terlalu banyak tips-tips and very context specific dan bergantung juga kepada sektor-sektor yang tertentu Walaupun kita tahu sebenarnya of course dari segi generalnya demografi, di mana kita punya market, dari segi keperluan human resource tadi saya pun tertarik juga human resource dan dari segi contohnya supply chain raw material dan sebagainya. Jadi itu dalam Malaysia dan sebagai franchisor yang telah venture ke luar negara dan sebagainya, adakah perbezaan berkaitan dengan pemilihan lokasi yang berlaku di Malaysia ataupun ada sedikit perbezaan dari segi pemilihan lokasi di luar negara? Dia bergantung pada setiap negara dia mempunyai kita panggil market analysis yang berbeza. Kita kena tahu contohnya ialah kekuatan brand itu sendiri. Okey, contohnya kalau misal katalah di Malaysia you punya brand positioning you ataupun you punya market share, you tahu size dia. Begitu juga untuk luar negara. Jadi kalau untuk luar negara tu dari segi pemilihan lokasi kita kena tahu, kita kena contohnya di mana ada demand in terms of you punya ini, dan juga kita juga kena perlu ambil tahu semua faktor-faktor yang seperti mana Mr. Yap beritahu kita tadi. So sebenarnya dia punya konsep pemilihan tu hampir sama. Cuma apa yang kita perlu tahu ialah macam mana kita hendak orang kata how kita punya use our own skill to negotiate further in terms of dia punya rental terms. Kerana rental terms kalau ikutkan di setiap negara dia ada sedikit perbezaan. Kerana macam di Malaysia itu agak pretty much standard. Okay, contohnya mungkin terms kita minta untuk 3+3+3 dan sebagainya, dan the rental shouldn't be more than 10% for the next coming terms. So normally kita ada that kind of information in our hand. Tetapi berbanding dengan luar negara, kebanyakan mereka kita kena patuhi apakah syarat yang di sana pula. Contohnya mungkin mereka kata okay, dia punya rental deposit you have to let's say secure for 1 year dan sebagainya. So dia dekat situ ada sedikit perbezaan dari segi macam mana kita pilih lokasi, dan kita tahu dekat sana macam contohnya nilai hartanah mungkin agak tinggi dan sebagainya, dan kita perlu tahu macam mana nanti dia akan impact kepada kita punya perniagaan kita, dan juga macam mana untuk kita dapat balik modal kepada kita punya franchisee kita juga. Jadi saya apa yang dikongsikan oleh Encik Khairul ni sangat menarik Selain daripada kita tahu of course it good to have di mana customer ada. Kita tahu dari segi demografi kita nak macam tu macam ni, tetapi ianya bergantung kepada kekuatan jenama kita sendiri. Kekuatan jenama kita sendiri. Ya betul, ya betul. Kalau berani nak dekat dengan kompetitor silakan, kalau ikutlah macam kita punya ini tapi tadi juga dibincangkan tentang rental di mana dalam lokasi ini ianya merupakan kos operasi. Rental tu sangat penting kerana dia menentukan macam cash flow dan sebagainya, perlu lihat in advance. Tadi yang dibincangkan rental tu itu semua ke macam shopping complex berlainan ataupun term kalau kita nak shop lots lain ataupun macam mana? Dia kalau kita tengok contohnya kita di Malaysia, kalau kita tahu bahawa normally kalau untuk rental kita punya reference normally per square feet. Okay, per square feet. Contohnya macam secara rata kalau kita tengok untuk shop lots punya lokasi, kebanyakannya rental kalau dia juga berbeza mengikut di mana lokasi itu berada. Kalau di Lembah Kelang mungkin harganya agak sedikit tinggi. Mungkin kita dapati RM5 ataupun hingga RM7 setiap kaki persegi. Tapi mungkin di kawasan luar bandar dia agak rendah. Kita boleh dapat dalam sekitar RM3 ataupun mungkin RM4 untuk setiap kaki persegi. Tapi kalau kita berada di lokasi seperti contohnya di shopping mall dan sebagainya, ia juga mengikut jenis kategori shopping mall itu juga. Okey. Ada yang mungkin agak tinggi, ada yang sampai RM15, ada yang sampai RM20, dan ditambahkan pula dengan sebagai contoh macam dia punya ada servis dan juga sales commission ataupun kita panggil GTO dan sebagainya. So mengikut tempat lokasi berbeza. Jadi dia punya terms tu sendiri. Mary Brown ni sebagai yang dah lama dalam industri franchisor memang adalah calculation dia, macam contohnya kalau mestilah ada macam ini tempat ni dia punya rental banyak ni, tetapi revenue expected berapa, whether can cover cost or not. So boleh kongsikan bersama pendengar kita lah. Dia sebenarnya
kalau kita orang kata that's the reason why franchise system ni mempunyai support system. Ya, sesuatu support system ni mempunyai department yang berpengalaman, dan dia bukan saja berpengalaman tapi dia tahu orang kata apa tu market punya price ataupun perubahan market price. Betul. Itu sangat penting. Kerana kalau dia tak boleh, contohnya misal katalah di Bangsa tiba-tiba rental RM20 satu kaki persegi, yang you tiba-tiba nak negotiate kepada RM5. Jadi itu memang orang kata close the door lah, straightforward, right? So maksudnya you kena tahu, kena peka. Yes, negotiation skill is still ada dekat situ. Masih lagi kita bertolak ansur, terutama ketika waktu pandemik memang kita dapati memang there's a good rental offer. So that's the reason kenapa kita grab the opportunity, kerana bila kita dah secure terms tu, dia mungkin kita boleh cover sampai 3 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Jadi salah satu cara macam mana Profesor tadi juga cakap bahawa rental merupakan salah satu daripada cost komponen yang besar dalam operasi. Ya, jadi kalau kita tak pandai manage, so mungkin ini akan bagi impact dari segi perniagaan kepada franchisee cash flow kita dan sebagainya. Ya, betul. Maksudnya kalau kita miscalculation, kita pandang hanya pada satu faktor sahaja, maka dia mungkin akan mengganggulah perniagaan, ya. Sangat betul. Jadi kalau kita lihat, ya, sekarang kalau dulu ada contohnya rules yang tertentu, kalau nak buka, kalau macam separuh perniagaan macam Mary Brown sendiri akan memilih individual shop lot ataupun di dalam shopping complex. Macam mana justification antara dua tu? Dia sebenarnya juga sekali lagi saya ingin cakapkan di sini, ia bergantung kepada jenama itu sendiri. Itu sangat penting. Apa yang akan dilihat kalau Mary Brown? Contohnya lah, misal katalah mungkin back 20 tahun yang lepas, mungkin kita agak kekurangan di Lembah Kelang. That's the reason why kita go inside the mall. The reason why we go inside the mall kerana dekat situ kita dapati more traffic crowd, dan kita boleh gain the market crowd daripada mall itu sendiri melalui aktiviti Mall dan tu sendiri sebagainya. dia dah attract. Okay, that's the reason kita ada kat situ, visibility kita, dan kita boleh dapat gain market share. Alright. Tapi namun bila kita dah, you punya brand positioning is getting better and better, semakin bagus. Jadi tidak hairan ataupun tidak orang kata menjadi satu ketakutan lah, serang kita fear untuk kita ada berada di luar daripada shopping complex, kerana you dah ada you punya strength dekat situ. Okay, jadi sedikit saya nak cakap lah, kalau contohnya sekarang kebanyakan even pada tahun 2021 ini, kebanyakan yang kita buka itu hampir 90% semuanya di shop lots, di kawasan-kawasan penduduk residential area yang dan family sebagainya. Area dan sebagainya. Sama ada matured area macam mana Mr. Yap bagi tahu, ataupun kawasan baru. Okey, kerana di situ ada demand. Okey. Dan kita dapati bahawa, dan of course kita guidelines sendiri. Contohnya orang ingat shop lot tu okey, anything shop lot you boleh ambil. Sebenarnya kita ada sendiri kita punya guidelines. Sebagai contoh, kalau shop lot we prefer ground floor, corner lot. That's our punya preference. Corner lot. Okay. Second, kalau tak ada kita boleh ambil atas ataupun bawah kalau tak boleh dapat lot yang besar, sebab kita ada size kita sendiri. Okay. Ataupun mungkin kalau tak ada shop lots, mungkin penuh dan sebagainya, then the secondary kita look for the end lot. Okay. Ataupun mungkin kalau kawasan situ, the commercial area, everything, the mixed retail tu sangat bagus. Dia ada convenience store, dia ada mungkin klinik, dia ada farmasi dan sebagainya, ataupun kedai-kedai macam apa tu Speed 99 dan sebagainya tu, maka kita boleh juga consider intermediate lot. Kalau boleh dapat dua lot, sebab sekarang lot mungkin tak berapa besar, kita memerlukan saiz 2000 kaki persegi. Itu minimum requirement, ya? Minimum requirement. Ataupun macam mana worst to worst, then we can secure atas dan bawah. So maksudnya detail tu ada. So first option, second option, third option dan bagaimana. Dia bergantung kepada orang kata jenis perniagaan lah. Yeah. Jadi apa yang dikongsikan oleh Cik Khairul ni sebenarnya dalam pemilihan lokasi ni, bukan setakat kita tahu secara general rules, yang paling penting adalah faham bisnes sendiri dulu, kan. Kena faham keperluan dan lihat trend macam mana, ya. Keperluan tu dari segi keperluan operasi tadi, apa yang dibincangkan oleh Cik Khairul, operasi, layout dan sebagainya. Jadi itu juga menentukan betul. Kita kena tahu juga dari segi layout, kerana dia ada banyak benda-benda yang termasuk, dan termasuk juga Prof, iaitu dari segi orang kata extension of business channel, ataupun yang kita panggil, contohnya kalau dulu secara tradisi lah kita cakap, orang pergi ke restoran fast food, pergi ke kaunter, order dan orang hantar. Tapi sekarang kita ada self service, kita ada boleh online ordering, kita boleh drive in, kita boleh drive through dan sebagainya, ataupun delivery. So this business channel juga memain peranan macam mana untuk kita design the stores.
Okey, di mana lokasi yang kita perlu ada, di mana sebagainya, dan kita kena harus peka bila kita dalam industri franchise, kita kena tahu bahawa sensitivity in terms of the territory rights. Itu sangat penting. Saya tak nak sentuh lebih lanjut lagi. Cannibalization pula Sangat nanti. betul, ya. Jadi ini tadi juga nanti kita bincang lagi lah berkaitan dengan tu ya. Encik Ramilan, tadi kita dah mendengar ni berkaitan dengan kalau food and beverages dia ada keperluan-keperluan yang tertentu dari segi operasi tadi yang kita dengar, dan kalau macam bisnes seperti Rahan jadinya ada tak keperluan-keperluan yang tertentu tadi Cik Ramilan ada berkongsi tentang just general general rules tapi ada tak keperluan-keperluan yang tertentu kalau di luar sana nak buka perniagaan apa yang Cik Ramilan boleh kongsikan, dia tertentu dari segi mungkin keperluan human resource, mungkin kena ada kepakaran nak mengenal emas ke yang berminat ke, keperluan operasi. Selain daripada tadi yang dibincangkan adalah keperluan market tu sendiri. Mungkin dari segi operasi yang tertentu, mungkin logistik ke, nak bagi selamat emas tu nak dipindahkan ke mana-mana, kena dekat dengan bank ke, macam mana? Terima kasih, Prof. Keperluan kalau kita tengok yang paling utama sekali adalah modal. Untuk membuka, tengok modal sendiri dulu. Membuka sesuatu pajak gadai ni sekurang-kurangnya kena ada lebih kurang dalam 2 juta. 2 juta, dan paling ideal adalah sebanyak 5 juta. So itu yang pertama, kekangan pertama. Yang keduanya lesen. Lesen sebagaimana yang kita maklum tadi, kalau untuk pajak gadai Islam dia kena ada tubuh koperasi. Bila nak menubuhkan satu koperasi ini, dia memakan masa sikit lah, dan perlukan kumpulan orang yang ramai lah. Dan untuk lesen dengan KPKT ini, dia walaupun individu pada syarikat yang boleh mohon, tapi kebanyakannya mereka sudah ready dengan modal dan juga ready dengan bisnes tu. Mana dia tidak suka, tidak memilih franchise lah. Itu yang kira paling utama lah. Dari segi lokasi, maknanya mana-mana lokasi dia nak buka pun 2 juta. At least 2 juta minimum. Sebab dia gini, dia punya break even point tu, dia kena bagi pembiayaan tu sehingga 1.5 ataupun 2 juta. Baru dia dapat break even. Sebab kosnya untuk satu-satu pajak gadai ni, walaupun ada variable yang berubah seperti sewa tu, tapi kita anggarkan lebih kurang dalam 30,000 sebulan lah. So maknanya dengan 2 juta tu insya-Allah dengan kita boleh cover lah. Dan yang saya tertarik kalau boleh nak menyampuk sikit lah, antara F&B dengan Rahan ni dia lain. Kalau F&B dia tengok boleh buka di supermarket ataupun mana-mana mall. Sebab banyak orang pergi ke sana dia berbelanja. Kalau kita pajak gadai nak buka di mall, tak sesuai. Tak adalah orang nak belanja kan. Dia tak perlukan duit. Jadi maknanya ada kontra di situ lah. Cuma mungkin kalau di pajak gadai tu, dia kalau nak buka di komplek tu dia ada limited dari segi masa lah. Sebab kebanyakan mall ni dia buka pukul 10. Sedangkan pajak gadai ni kalau bagi peniaga-peniaga kecil, dia perlukan pagi lagi dia dah keluar lah untuk meniagakan barang-barang dia. Sebab nak jual sayur semua kalau dah sampai pukul 12 tu tak laku lah, Prof. So antara benda yang mungkin kontra lah. Tapi kita sedang membuat beberapa inovasi. Yang pertamanya mungkin kita boleh tengok juga untuk, sebab di mall ni kita tengok target marketnya kebanyakannya peringkat muda-muda. Orang muda ni tak makan emas. Dia pergi ialah untuk makan kan, Cik Khairul kan. Dia pergi makan ataupun berkawan. Dia nak socialize. Dia nak socialize. Walau macam mana tu kita mungkin buka yang mini dekat mall. Dan kita mungkin untuk ambil tablet ataupun jenis-jenis emas yang kecil-kecil tu lah, yang emas Pandora apa semua tu. Itu mungkin kita. Pandora pun boleh di ni Boleh. Kalau asal dia emas saja, Prof. So maknanya kita boleh terima lah dalam bentuk mini. Dan satu lagi approach kita, mungkin kita pergi buka di kampung-kampung dalam bentuk mini. Sebagaimana kita tengok sekarang supermarket pun banyak pergi ke kampung-kampung buka hypermart. Kadang-kadang
menjadi pesaing pada kedai runcit. Jadi mungkin itu kita tengoklah. Sebab pendekatan utama untuk lebih masyarakat yang memerlukan. Itu kita punya objektif. Okey, jadi apa yang dikongsikan oleh Encik Ramilan ialah berkaitan dengan model bisnes ya, seperti pajak gadai Islam yang memang perlu study demografik dan untuk lifestyle yang suka memakai emas tu memang satu faktor yang utama. Selain daripada modal memang kena ada lah ya. Jadi kadang-kadang bila kita berkata tentang lokasi ni ada juga faktor seperti crime rate dan sebagainya, itu tak menjadi masalah ya. Kalau kita tengok macam sebelum ni saya dah maklum tadi bahawa daripada 33 outlet yang kita ada tu pelbagai jenis kategori sewa lah, yang daripada 12,000 sehingga kepada 3,000. Cuma kalau yang paling rendah lagi bagus lah. Cuma apa yang perlu maknanya kalau 12,000 sewa, dia kena mencapai satu outstanding, dia kena pembiayaan yang tertentu lah. So maknanya kita jangka kalau kita berani sewa di tempat yang besar, maknanya kita mengharapkan bahawa volume untuk bisnes itu adalah besar. Tapi macam kawasan-kawasan tu macam kawasan pasar, kawasan-kawasan di luar ya, dari segi jenayah dan sebagainya tu tak pernah menjadi isu lah. Dia sebenarnya pajak gadai zaman sekarang ni memang dilengkapi dengan security yang tertinggi lah. Macam kita ada CCTV, unit CCTV kita sendiri. Selain daripada itu kita ada berhubung dengan cap apa semua sekali lah. Dan binaan struktur pajak gadai itu sendiri dah boleh mencegah. Okey, so itu tak ada masalah ya. So memang apa yang kita dapat hari ni memang dan paling penting Prof ya, dilindungi oleh takaful 100%. Di apa? Takaful, assurance. Takaful insurance. Okey, so okey. dia lindungi apa yang berlaku dibayar semua. Okey, jadi kita teruskan ya Cik Yap Falun. Kalau kita lihat tadi kita dah bincang tentang lokasi secara general, and then lihat pula pada retail health retail ni. So kalau kita lihat pasca pandemik dan juga apa yang digalakkan oleh kementerian adalah bisnes makro, franchise makro ya, dan mampu milik. Jadi ada tak perbezaan dari segi lokasi ni tadi? Kita tahu yang konsep franchise mikro dan mampu milik ni dia agak berbeza ya. Yeah. Dari segi scale dan sebagainya. Jadi boleh Cik Yap Falun kongsikan bersama pendengar kita. Okey, terima kasih. Saya amat tertarik bila saya hadiri FIM 2021. Dalam satu panel dia terangkan tentang micro franchise. Iaitu dia punya modal lebih kurang dan dia punya dia tidak guna mall ataupun shop lot, dia guna food truck. So yang ini amat new tertarik. Trend, new trend. Dan dia sudah buat satu important factor, iaitu support. Kerana mereka tahu what is the food truck design and also what is the modal yang diperlukan. So it's always 50,000 ke apa, dan ada juga dapat insentif dari kementerian. So yang saya nak terangkan sikit tentang tadi Cik Khairul dengan Cik Ramila tentang your customer. So, pemilihan lokasi bukan saja tentang brick and mortar. Kamu juga kena consider tentang siapa yang walk in tadi, siapa yang akan pick up, siapa langsung tak datang, you straight away deliver. Saya kena curi sikit case tadi Mary Brown. Mary Brown, saya nak kata dia punya omni-channel marketing adalah something you kena bangga. Nombor satu, dia guna food tag marketing and delivery. Dia guna food tag pasal you kena cari siapa, where is. You kena food tag, so you have Food Panda, Grabs. So, dia ada juga marketplace like Easy, More Fun. Dan kalau if you have a small franchise, you kena start with also your marketing channel must be present. Jangan fikir saja pemilihan lokasi, pasal ini adalah satu capital intensive. Kalau you cuba nak buat your website ataupun marketplace, dia punya modal not so high. You can start first, and ataupun you guna marketplace
they're existing atau Lazadas ke Zaloras. So dan ada juga insentif dari kerajaan pasal package like package kedai pintar ataupun the other one program usaha dari MDEC. So all these adalah capacity building yang boleh di-consider. So this is the thing I think the micro and franchisee Can start to look at, look at tu. So jangan saja pilih not lokasi or physical, also look at the online kehadiran talian. Jadi tadi dibincangkan berkaitan dengan maknanya pemilihan lokasi ni kita tak perlu just tengok brick and mortar dalam keadaan pasca pandemik dan dalam keadaan endemik dan juga movement in the digitalization dan munculnya marketing channel yang baru. Jadi something new dalam location ni adalah combination between lokasi dan marketing strategy, ya. Jadi adakah itu yang Encik Yap Falun nak kongsikan bersama dengan pendengar kita pada petang ini, perkara-perkara baru yang perlu dilihat dalam pasca pandemik ni berkaitan dengan lokasi. Dan saya bacakan juga satu soalan daripada pendengar kita ni. Kebelakangan ini terdapat sebuah restoran sushi, ya. Dan nanti semua pun kena bagi pendapat lah berkaitan dengan soalan ni, tapi saya start dengan Encik Yap Falun dulu. Sushi, yang hanya beroperasi di kedai shop lot, tidak dalam kompleks membeli belah. Sebab tadi kita bincang membeli belah dah ada tersedia crowd dan sebagainya, ya. Jadi kita tak tahu apa intention ni, tapi mungkin kita boleh bagi gambaran dan apa faktor-faktor yang menyebabkan begini. Apakah kemungkinan rasional di sebalik amalan ini daripada Encik pendengar kita Tan Bung Eng? Okey. Boleh Saya cuba. cuba jawab Saya dan cuba juga dulu. Boleh. Okey. So tadi soalannya adalah kenapa kedai sushi ni dia ada hadir kat shop shopping lot kompleks saja. shopping kompleks shop block saja. Shop lot saja tidak langsung dalam Boleh saya untuk saya bila saya menyelidik satu company, saya biasanya tengok 4 perkara. Balance scorecard. Balance scorecard tu adalah pertama is customer. Number 2 adalah internal organisation, that means how they work. Number 3 is their learning and development. And lastly, yang keempat adalah financial. Dia ada dia kena assess diri dia sendiri. Okay. So kalau dia ambil shop lot, dia ada kebaikan. That means dia tahu population density and the footfall same, dia dapat maybe same. Shop lot ada kebaikan. Mungkin tu yang the shopping mall tu mahal sikit. Pasal tadi Cik Khairul kata for shopping mall minimum RM7 ke atas per square feet. Per square feet lagi dia akan tambah lagi more expenses, lagi service, lagi gross sales lagi. Yang ini mungkin tidak berbaloi lah. Kalau mungkin dia kena assess capacity dia untuk dapatkan semula revenue. So, for example, mall. Satu mall yang mall dia kira 300,000 footfall tapak kaki ke apa sebulan visitor. Yang good punya macam Sunway ataupun Mid Valley 3 million, 3 juta footfall per month. So you kalau tengok ini, so which one is right for you? Which is the price right for you? So mungkin ini adalah dia punya fahaman. Yang lain I cannot comment dulu. Yeah. Kalau Encik Khairul boleh respon? Kalau tadi saya tak nak sentuh apa yang Mr. Yap cakap. Mungkin di situ ada dia punya point dekat situ kerana sewa memang berbeza. Yang kedua, saya letak diri saya sebagai pelanggan. Saya juga gemar kepada sushi. So normally kalau kita makan sushi ni kita tengok waktu bila. So normally let's say kita gather lepas office hour dan sebagainya. Jadi kita akan spend more time. So bila spend more time, bila di shopping complex terhad sampai pukul 10. So normally kita nak mingle more like sampai 11 dan sebagainya. So hours. waktu operation hours tu mungkin salah satu sebab faktor.
store, dan juga kalau mungkin dia punya konsep itu tak sesuai pada waktu pagi. Jadi kalau dia pergi dalam shopping complex, kalau buka 10 pagi, nobody will eat sushi within like 10 o'clock in the morning. So dekat situ mungkin 2-3 jam tu dia dah ada sedikit. So bila Mungkin dia dia nak buka buka di luar, lambat, bila dia buka lambat, contohnya dekat shop lots di luar sana. Jadi mungkin dia juga dapat mengurangkan cost labor. So tak perlu sampai orang bekerja 2 shift dan sebagainya. So itu bagi pendapat saya lah. Jadinya sini again bergantung kepada assess apakah keperluan bisnes sendiri, ya. Itu sangat penting, ya. Kalau Cik Ramila nak tambah apa-apa, dan mungkin juga berkaitan dengan apakah advice lah berkaitan dengan lokasi kepada peniaga-peniaga di luar sana, ya, yang isu tadi Yang juga. berkenaan dengan sushi ni saya rasa mungkin brand dia terlalu established lah. Sebab tu yang dia maknanya dia tak kira duduk di mana, customer cari dia. Yang keduanya saya setuju dengan Mr. Yap lah. Bahawa dari segi kos untuk pengguna tu. Maksud kalau dia pergi shopping mall, parking dah bayar kan, mahal kan. Kalau shopping lot ni, shop lot ni dia boleh letak bawah pokok apa semua tu. Jadi maknanya orang kata customer lebih selesa lah. Dan untuk mana-mana peniaga lah ingin memulakan perniagaan tu, bagi saya kena tengok semua sekali yang kita bincang inilah, semua aspek tu. Sebab yang tu dia berkait rapat dengan kos operasi kita, dan sejauh mana kita boleh mencipta sale kepada bisnes kita tu lah. Kalau kos tinggi, sale rendah, kita akan of course rugilah. So saya rasa banyak faktor yang kita bincang tu memang semua sekali kena apply. Jangan tinggal salah satu pun pada Jadi pandangan saya. maknanya macam kita kata dia tidak ada satu strategi fits all. Ada banyak faktor yang kita kena consider, ya. Jadi so dari apa yang kita bincangkan, ya, Cik Yap, apakah sebenarnya perubahan-perubahan yang perlu dilakukan oleh peniaga di luar sana, memandangkan perubahan dari segi demografik, perubahan dari segi mungkin costing, dari segi supply of labor, apakah perkara yang perlu dilakukan untuk selari dengan perubahan yang berlaku? Sebenarnya ni soalan marketing. Pasal selepas kalau saya ambil yang pemilihan lokasi, saya keluarkan faktor ini dan fokus kat marketing. Marketing adalah empat perkara, 4Ps lah kita katakan. Product, pricing, placement dengan promotion. So sekarang masa endemik, orang ada risau nak keluar. So sekarang kita kena provide service ataupun produk that is safe. That means you tak boleh pergi kat restaurant dine-in, for example. Tak nak pergi ke retail pharmacy kalau dia too crowded. Sekarang tak berapa crowded lah sekarang. Okay. Ataupun tak nak pergi bank pasal takut bank juga ramai orang. So sekarang perusahaan kena cari, okay, apakah yang perlu kita yang paling simple way to provide a service. People Untuk walk in pelanggan, ke? People walk in or I come to you. For example, ada service yang kita perlu datang. For example, you kena beli ubat, you kena pergi sana. Tetapi ada juga cara lain, digital healthcare. Kamu sekarang boleh jumpa doktor dengan online. So digital healthcare. Dengan itu kamu boleh dapat MC ataupun apa diagnosis, dan selepas itu dia dapat bawa hantar itu medicine kepada rumah kamu. So dengan itu sudah eliminate yang kamu kena datang. So eliminate cost, eliminate also your rental. So ini adalah satu perubahan yang sikap tingkah laku pelanggan sudah tukar, dan mereka boleh accept that everything online. Tetapi saya juga dapat satu survey dari Rakuten, saya akan sebut, pasal mereka sudah ambil mereka sudah tanya satu soalan. Soalan itu adalah bila pandemik sudah
berakhir, kamu akan pergi ke physical tak? So biasanya Malaysia and Singapore is 60% say that saya akan pergi. There is another yang paling baik punya is Taiwan and Japan say that saya akan hadir dengan physical. So ini adalah satu nombor yang saya nak ingin bincang. Mungkin ini ada nombor confidence level. How confident that Malaysia will pergi kedai? 60% mungkin. Taiwanese and yang Taiwan atau Japan 80%, 90%. So ini adalah satu that kamu boleh fikir. Tetapi bidang service, whether you can do it physical in your ataupun you deliver the service out. So ini dah consideration that usahawan kena consider. Yeah. Tapi tadi tu memang kalau kita lihat sekarang kalau servis banyak dan kita bercerita tentang location, tak semestinya mungkin ada options dari segi dapatkan servis secara online tapi untuk food and beverages selain daripada delivery memang kena pergi now everybody nak keluar, enjoy, meet up dan sebagainya. Jadi opportunity tu masih sangat besar for dine in because it's part of the lifestyle. Tadi kita bercakap tentang survey kan, dalam negara, luar negara Jadi dari segi pengalaman Encik Yap sebagai konsultan yang telah membantu banyak syarikat to expand their business overseas, dan soalan yang sering juga ditujukan adalah negara mana yang sesuai untuk kita. So dia ada satu, pilih negara dahulu, lepas pilih negara baru pilih location. Dia ada banyak ni kan. Dan Cik Yap juga ada banyak berkongsikan isu ini di platform-platform yang lain. Jadi maybe boleh kongsikan dengan pendengar kita negara dan konteks spesifik dari segi location untuk setiap negara lah, yang mana-mana negara yang famous lah untuk Malaysian expand their business, especially in a franchise. Ini soalan yang harganya 100 juta. Kalau saya boleh jawab, saya sudah kaya. Bagi panduan. Pandangan saya adalah macam ni. Pada masa pandemik sekarang, business biasanya dia slow down a bit. Dia tak akan expand because you have to do internal dulu. So yang lain-lain maybe is essential business. Essential business like hardware shop. Yang you famous one, the yellow one, famous shop. And also food business. Food business. So biasanya kita still very prefer to neighborhood. That means ASEAN. Or we understand little bit China, Indonesia. That's the most common. Pasal tingkah laku, sikap dan bahasa. Kita faham. So I think that is the general rule. Tempat-tempat yang which lokasi biasanya you got first tier, second tier or third tier. So berpandanglah dengan you punya kefahaman tentang tingkah laku ataupun you punya budget. I think biasanya for a not known, you look for a first tier. Of course you kena cari you punya niche. Kalau if you do certain things that for example food that is Malaysian nice, very Malaysian, then I think there is a market. So it's a very hard question to answer. Tapi kalau contohnya kalau let's say food and then kita nak Asian countries, so mana negara yang at least rental dia walaupun dalam shopping complex masih affordable? Kalau ikutkan selalulah contohnya. I think it actually more important is what product you want to sell. I think if you say attractive rental, maybe Cambodia is attractive, but whether they believe from you or not, your taste is correct. So I think also the well-known Malaysian brand that people can accept. For example, Thailand can accept Malaysia well, Philippines accept Malaysia. I think that is more important. I'm not able to answer this very specific because this is very specific to the sector and the operator knows better. I think and also maybe walaupun contohnya rental dia affordable, tapi kita kena fikir dari segi supply chain. Contohnya dari segi raw material.
Mungkin kalau raw material locally sourced mungkin masih okey, dia bergantung kepada banyak faktor kan. Jadi kalau Encik Khairul nak cerita sedikit berkaitan dengan sebab macam contohnya Mary Brown tu sangat terkenal kalau dari segi customer acceptance tu kata macam Timur Tengah kan. Okey, satu. Kenapa contohnya demografik di sana memang look forward untuk jenama seperti Mary Brown. Dan kalau kita cerita macam yang kita discuss dengan Cik Yap tadi, walaupun contohnya rental tu affordable, mungkin dia punya real estate dia tak semahal serta-serta negara, tetapi faktor-faktor seperti operasi yang boleh menyebabkan kos akan menjadi lain. Kalau Cik Khairul boleh kongsikan. Ini lebih kepada orang kata apa tu, macam mana kita punya format bila kita masuk ke satu negara. Contohnya kalau kita merupakan satu brand yang baru. Jadi bagi saya satu langkah yang selamat kalau kita pergi ke dalam shopping mall di negara itu, kerana di situ untuk kita mendapatkan brand awareness. Memang kena pergi dulu Kena pergi situ higher. So you kena set at least first, second atau third store kita tu sebagai flagship store untuk kita gain the market share and juga untuk how kita nak brand positionkan kita punya brand untuk dalam masa mungkin for the first 5 years. Okay, itu kita punya salah satu cara kita, format kita lah. Memang kena pergi. Kena pergi. Kemudian yang kedua ialah juga bergantung pada setengah orang tanya dekat saya, Prof. Okay, kalau kita nak buka satu jenama contohnya fast food brand from Malaysia, okay. So you nak pergi mana? Negara yang dah well developed ataupun negara yang developing, underdeveloped contohnya. So ia juga bergantung macam mana strategi. So you kena ada dua cards ya. Kalau you masuk dalam satu negara yang kita panggil untapped country, when you go to this country, then yes, you set up maksudnya you become orang kata apa, panggil apa tu, market leader lah, market leader dalam so you boleh set up, you boleh buat you punya own price range dan sebagainya. Whatever marketing 4Ps yang mention tadi tu, you can become the first person bila you masuk kat negara. Tapi banyaklah you nak kena belajar. Yes, you mungkin are ada right. mistake yang you kena tanggung. Betul. Dan you kena ada banyak pula, dia ada cara dia sendiri pula nanti bila you masuk ke untapped country. But if you go to the very, contohnya masa kita buka dekat Europe dan sebagainya, kita tahu dekat situ that is a fast food world. Alright. But when you go there, you kena ada satu strategi yang mana kita panggil what is the uniqueness, you punya USP. Bila you nak pergi sana, adakah you nak pergi sana as the first halal fast food brand, then you target for the halal market, ataupun mungkin you are the famous Asian fast food brand. Okay, di mana dekat situ you ada you punya orang kata keunikan di situ. So of course kita cakap bahawa kita agak bertuah kerana di Malaysia kita dengan masyarakat majmuk dan sebagainya. I think we have the orang kata apa, cita rasa yang paling terbaik, unique that you cannot find in other places. That's the reason why Malaysia truly Asian, alright. Dan kita percaya bahawa bila ada mana-mana foreigner ataupun tourist yang datang ke negara kita, mereka boleh makan tempatan kita tanpa ragu-ragu dan sebagainya, dan mereka suka. Dan kita tahu bahawa this is actually macam mana kita develop kita punya proprietary products untuk kita kenalkan di negara lain dan kita diterima. Jadi dengan itu kita guna bahawa kita tak perlu worry tentang setiap kita punya produk kita nak kena tukar resipi dan sebagainya. Dari segi taste, quality dah tak ada masalah. That's why how we control the quality, which is all come in our company core values when we go to any other countries. So itu core values lah, maknanya itu adalah unique selling proposition. Dan memang Mary Brown tu bila dia pergi dia ada USP dia sendiri. Tapi kalau kita nak contohnya kita nak bagi panduan kepada mereka di luar sana, kalau kita fikir dalam Malaysia pun ada yang lokasi yang berbeza, ikut apa tu orang kata negeri, bandar, luar bandar, itu smaller scale. Tapi kalau di luar negara, dia lagi nampak perbezaan dari segi contohnya sourcing of your raw material. Lokasi tu memainkan peranan. Kadang-kadang macam saya mention tadi, mungkin sewa kat negara tu murah, tapi perkara lain. Kalau Cik Khairul boleh kongsikan dari segi itu? Dia sebenarnya Prof, dia juga orang kata pergi balik kepada macam mana you punya bila kita pergi ke overseas, dia punya application process dia tu agak sedikit berbeza. Kerana kita kena tahu bahawa when kita franchise punya company, bila kita buat franchising business, okay, apa yang kita perlukan daripada investor ataupun bakal franchisee, saya rasa mereka perlu ada 3 benda wajib. Satu, the entrepreneurship. Nombor 2, they need to have capital to develop the brand. Dan yang ketiga, dia kena ada human resource, because we need to transfer the know-how. Alright. Tapi yang lainnya tu, the expertise and everything, the sourcing, the logistic dan sebagainya, semua itu, that's the franchisor punya part. Alright. That's the reason why kenapa kita tak
why kita tak nak buka di luar negara? Kenapa kita perlukan local investor? Kerana mereka know the No market better well. market. They know macam mana nak cari lokasi yang baik dan mereka mesti perlu ada sedikit kriteria macam mana nak source a good location that can match with your punya brand expansion. So itu dah save banyak knowledge ya, dari segi local knowledge. Masa dan sebagainya dan mereka itu is the local people kan. Jadi tapi jadi itu bergantung juga, ada perkara-perkara yang memang material dia boleh local source dengan ada yang memang kena dapatkan juga daripada franchisor. Jadi itu akan memainkan peranan tak dari segi ia bukan satu proses yang kata overnight punya proses. Dia ambil masa yang lama untuk kita buat R&D, research dan sebagainya, dan juga merupakan salah satu juga orang kata kita boleh panggil akta jugalah, di mana kita pasti wajibkan kepada semua kita punya usahawan franchisee kita di luar negara untuk dapatkan kita punya proprietary products, which is our special recipe, special sauce yang kita develop for many years. Okay, that's our specialties. Right? Walau bagaimanapun kita tahu bahawa takkan kita nak hantar ayam raw material daripada Malaysia dan sebagainya. Logistik dan sebagainya. Kita sendiri pun tak kita supply. So apa kita perlukan ialah kita akan dengan kita punya expert daripada logistik, kita akan pergi untuk cari kita punya bersama kita punya appointed supplier untuk source, tolong kita punya franchisee untuk dapatkan bekalan di luar sana. Dan yang paling penting, kalau you are the export ready brand, you dah ada appointed supplier worldwide supply chain. Yang boleh jaga quality kan? Dan mereka once you kata okay saya nak secure this country, dan you boleh contact dengan you punya Partner supply dia. partner, dan mereka dah boleh dapatkan agent untuk contact dengan you, dan you boleh start business anytime. Thank you for your sharing Cik Khairul. Jadinya tadi Cik Ramilan, kalau kita dengar food and beverages ya, banyak isu ya, dan ada saying yang kata yang kalau kedai pajak gadai ni letaklah dekat mana pun orang akan pergi. So betul ke stigma macam tu, ataupun apa yang Cik Ramilan boleh advice di luar sana, atau apa saja yang boleh dikongsikan? Terima kasih Prof. Itulah ayat bahawa letak di mana saja tu saya tak setujulah. Sebab di pajak gadai ni dia melibatkan risiko dari segi keselamatan. Jadi yang pertama kita kena ambil kira dia berdekatan dengan balai polis kalau boleh. Oh, itulah ada jugalah isu keselamatan. Kena ada isu keselamatan, kena berjaga-jaga. Bukannya setakat kena letak kat pasar. Okay. Dia rasa penjenayah lebih pandai daripada kita. Dan yang paling penting adalah tumpuan untuk orang ramai lah. Saya rasa sebagaimana itu dekat pasar, dekat kedai-kedai emas dan dekat-dekat dengan bank yang seumpamanya bisnes yang menawarkan pembiayaan kepada orang lah. So itu dia punya more indicator lah. So maksudnya tak betul lah yang kalau kata letaklah dekat mana-mana pun akan ni. So maknanya pernah lah ada tak macam ada something yang mistake yang dah dipelajari, yang lokasi-lokasi yang sebenarnya tak kena, tapi then that is something that dah dipelajari lah based on past experience. Past experience kita tengok macam kita buka satu di Bandar Rawang. Jadi bandar tu tiba-tiba dia beralih kepada bandar baru. Bila ada bandar baru, bandar lama tu sudah mati. So maknanya tidak ada customer, tidak ramai di sana, dan menyebabkan kita terpaksa tutup dan relocate di tempat yang baru. Jadi kita kena kaji semua aspek lah, terutama future development. Dan yang paling penting sekarang dengan adanya COVID ni, memberi satu laluan lah supaya kita boleh menyertai era digitalization. Kita boleh buat secara online business. Dan arahan pun ke arah tu juga. Sedang merangka untuk membuat gadai online. Oh, online. Sekarang ni kita sudah ada arahan pay, dia boleh bayar upah, boleh bayar sebahagian daripada tebusan tu secara online. Cuma nak transit emas tu saja kita sedang mengkaji macam mana, ada tak syarikat insurans yang sanggup cover dari segi penghantaran emas tu. Maksudnya kalau katakan Prof nak gadai di rumah, kita akan hantar kita punya penilai, buat relation semua sekali, ambil emas tu dan kita transfer duit tu dalam akaun. Itu ya. Jadi ini adalah antara perkara yang sebenarnya boleh merubah landscape lokasi yang tidak limited kepada brick and mortar saja. Okay. Jadi
kalau kita ini itu kita akan kemudian Cik Yap Falun contohnya kalau sekarang ni untuk peniaga di luar sana, tadi kita dah bincangkan tentang kos, kita bincangkan tentang lokasi yang strategik dan sebagainya. So kalau antara menyewa dengan membeli itu adakah lebih baik ataupun apa justifikasi ataupun faktor-faktor yang perlu dilihat sama ada menyewa atau membeli. Kadang-kadang dah sewa dan lokasi tu sangat bagus, dah bertahun-tahun pun nak buat decision nak beli ke tak beli, ataupun yang baru start nak terus beli atau sewa dahulu. Mesti ada banyak pengalaman klien kan. To rent or to buy. Okay. So biasanya kalau you start business, biasanya sewa dululah. Sewa dulu. Okay. Kerana untuk beli satu shop ataupun tempat macam mall, dia punya capital intensive. Capital intensive. Lagipun keperluan untuk set up business belum tahu lagi sebab you baru learn, you just learn a new business. And let's say if you maybe doing let's say pharmacy, of course pharmacy, those people good brand dia sudah tahu dia punya proses. But your internal process you still learning, store size you still learning, the sign you do still learning, your promotion you put up also you learn. So you also don't know how much space you want. Kalau you say I want a big space so that I can store more big space so that I can have more storage, itu salah because it be expensive. But if you have less space, then you gonna stock a lot. So these are all the issue that you need to consider. So mula dengan renting dulu. As you grow along, you akan tahu, okay, I know my space, I know my structure, I know other people, and I also know the people around me. And also, what is your business? Number one. Kalau your business, the equipment, let's say factory, or you have a manufacturing, then okay, I understand equipment expensive, mahal, then you gonna maybe beli the shop, maybe you have to ubah swai. Maybe it makes sense that one if you buy a shop because of manufacturing purpose, you tear down. So, but if kalau you buat things that our normal business here, I think sewa start first, then baru think about beli. Okay, tapi tapi tadi tu kalau kita bercakap tentang macam dia baru nak tahu bisnes dia kalau franchisee pula macam mana? Macam franchisee dah tahu kan melalui franchisor dari segi keperluan equipment dan sebagainya. Jadi beli atau sewa? Apa yang selalu dinasihatkan? Dia sebenarnya bergantung kepada keupayaan franchisee itu sendiri. Ada franchisee yang macam mana Mr. Yap cakap, mereka mulakan dengan menyewa dahulu. Menyewa. Okay, tapi ada juga franchisee yang memandang jauh in terms of dia punya business prospect dan sebagainya, dan dia tahu kalau dia beli mungkin pada ketika itu dia punya hartanah punya harga tu mungkin rendah, jadi that is the right time for them to invest. Jadi dia tengok long term punya strategi lah. It could be right, it could be wrong. Betul, kan. yes. Risiko tetap ada lah Cik Yap Macam kita ni Prof, kalau arahan tu daripada membeli baik kita jadikan modal, dia boleh grow. Sebab satu bangunan tu 1 to 2 million kan. So mana lebih baik kita jadikan modal pusingan dan satu masa boleh kita. Jadi tak nak capital to trap dalam bentuk investment macam tu. Boleh tambah. Bagi saya mungkin berdasarkan dari segi saya anggap sebagai F&B lah Contohnya kalau mungkin ini ialah untuk buka F&B, dia sebenarnya tak ada orang kata satu kiraan yang tetap.
Ia bergantung kepada you punya brand dan sebagainya. Tapi kita panggil orang kata paling mudah lah. Cara pengiraannya sebagai contoh, katalah kita nak masuk dalam shopping mall. Katakanlah contohnya kita tahu bahawa selalunya kita akan dapatkan data daripada shopping mall itu sendiri. Katakanlah satu hari sebagai contoh katalah 10,000 orang yang masuk ke dalam shopping mall. Capacity. Dan kita anggarkan normally kalau orang spend dekat dalam shopping mall, dia akan spend dalam masa average 2 hingga 3 jam. Dan kita anggarkan mereka akan lakukan sekurang-kurangnya 2 aktiviti, sama ada mereka membeli belah, shopping dan juga makan. Sekurang-kurangnya, ataupun mungkin menonton wayang atau sebagainya. Alright. So at least dia ada 2 atau 3 aktiviti. Dan kita tahu bahawa makan adalah salah satu mungkin yes. So kita letak situ tak nak terlampau tinggi, tapi kita at least 20% daripada 10,000 yang masuk satu hari itu, mungkin 2,000 orang yang akan makan. Dan kita akan kira pula berapa banyak restoran. Katalah ada 10 restoran tu, Takkan dia nak makan 2-3 kali kan? so kita bahagilah. Contohnya ini satu kiraan yang mudah lah orang kata. Basic. So sekolah kita anggapkan bahawa kemungkinan dia punya customer untuk datang transaksi tu mungkin average kurang-kurangnya at least 200 orang transaksi. Jika mengikutkan kiraan itulah. Itu paling selamat lah. Kebanyakan kita buat pengiraan. Jadinya very very interesting sharing daripada Encik Khairul Macam sebenarnya dia ada baseline calculation kan. Macam baseline yang boleh diguna pakai. Kalau Encik Ramilan pula, apa yang boleh dikongsikan? Saya ialah sebagaimana Prof kata, bisnes tu kita tak pasti bisnes apa. Cuma isu yang selalu kita hadapinya, sama ada kita ni nak jadi pelopor ataupun kita nak jadi follower. Jadi kalau industri franchise ni kebanyakan kita jadi follower lah lebih better, sebab costnya tak besar. Kalau kita jadi sebagai pelopor, kita kena buat everything. Dan jadi follower ni lagi bagus lah. Orang just tap aja bisnes tu and then kita boleh itulah. Dengan mudahnya. Jadi maknanya, jadi kalau kita pelopor ni, banyak perkara yang kita kena study macam tadi tapi kalau under franchise system, dengan franchisor yang telah berpengalaman, pasti salah satu helps yang boleh diberikan adalah khidmat nasihat yang sebegini Kalau kita back kepada itu sedikit, kita ada sedikit masa. Dalam pengalaman master Mary Brown ada tak franchisee yang bermasalah dari segi lokasi selepas pilih, dan bagaimana Mary Brown membantu dari segi itu? Contohnya dia tak dapat staff lah sebab lokasi itu susah dan sebagainya. Dia sebenarnya itu sebabnya Prof, pemilihan lokasi sangat-sangat penting. Sebenarnya bukan sahaja bisnes franchise, apa juga bisnes. Jadi pemilihan lokasi kerana itu menentukan mana hala tuju you punya bisnes, keuntungan dan sebagainya. Jadi kalau kita silap buat perhitungan daripada peringkat awal, jadi mungkin kebarangkalian untuk kita hadapi masalah tu mungkin akan timbul. Jadi secara dan of course we are as a franchisor, that's the reason why kita ada support structure. Okay, dan kita punya support structure tu dia ada beberapa banyak department dan juga mereka punya expertise mereka sendiri. Dan kita boleh orang kata anggarkan. Mungkin tak 100% kerana there's no business yang ada garanti, tapi sekurang-kurangnya at least satu langkah yang selamat kerana franchisor itu sudah mempunyai dia orang punya tracking business model dia. Right. Jadi itu salah satu cara macam mana untuk kita elakkan daripada berlakunya sebarang masalah. Tapi kalau berlaku juga? Kita tengok dari segi apa. Okay. So kita akan fokus dan kita akan zoom in dan kita akan react cepat supaya benda tu tak escalate bleeding ke level yang lebih teruk critical lagi. Critical. Jadi itulah maknanya pencegahan itu sesuatu yang amat penting. Sebab itulah dengan sesuai dengan topik kita, pemilihan lokasi yang strategik. Sebelum mula tu memang ada banyak justification yang perlu dilihat lah Jadi kita ada sedikit masa lagi. Kalau Encik Khairul boleh satu sepatah dua kata berkaitan dengan apa yang boleh dikatakan tentang lokasi strategik. Last wordnya. Okey, bagi saya sebenarnya saya ada beberapa kata, pertama sekali fahami kita punya jenama kita sendiri, kita punya brand positioning. Kemudian kita tahu di mana kita punya demand dan juga kita kena tahu macam mana market analysis, tahu competitors kita dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang penting untuk kita pastikan bahawa salah satu untuk protect you punya brand sendiri, jenama, dan juga you punya bakal franchisee kerana mereka invest bukan sejumlah wang yang kecil tapi jumlah yang besar. Jadi kita have to be responsible dalam dia punya investment juga. Jadi ini semua faktor yang kita akan kongsi kepada kita punya bakal-bakal franchisee kita. Very good support Cik Ramilan, sepatah dua kata berkaitan dengan topik kita. Yang pentingnya
kita kena mesh antara bisnes dengan lokasi. Dan tak boleh kita tinggalkan. Match, Kita kena mesh kan sebab kedua-dua tu penting lah. Maksudnya fahami bisnes dan tengok lokasi. Very lokasi. customized decision lah ya. Ya. Encik ya? Okey, sekali lagi tadi saya terangkan ada 4 faktor. Satu dia customer, pelanggan, competition, visibility dan accessibility. Dan yang paling utama ialah apa proposition dalam balance scorecard kamu sebagai pengusahaan, yang itu yang customer, your financial, your internal organisation dan juga learning and development. So yang ini adalah faktor yang dua important part you need to check. Thank you so much. Tapi cepat bacakan soalan yang last ni. Ada satu soalan last ni untuk Cik Ramilan. Saya ingat saya dah boleh wrap up dia, tapi tak apa, kita ada sikit masa. Adakah Indonesia sesuai untuk membuka franchise Ar-Rahnu? Ar-Rahman, Terima kasih kepada yang bertanya, dan memang Indonesia ni sebab market dia memang besar. Kalau kita tengok jumlah penduduknya melebihi 1 bilion kan. 1 bilion ya. Tak So silap very saya big lah. market. So maknanya dia dengan sesuai sebagaimana negeri China lah. Dia boleh buat dalam zaman PKP ni, ekonomi dia tertutup, tak buka pun dia boleh gerak. Okey. Jadi ini satu market yang sesuai ya. Jadi ini sahaja masa yang kita ada untuk sesi webinar siri ke-6 kita pada petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. It was a very good sharing and good wrap up daripada kita punya speaker kita. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Khairul dari Mary Brown, Encik Ramilan ya, Ar-Rahman, and juga Yap Falun daripada Aliva Consulting ya. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar. Jadi jaga diri, jaga SOP dan hentikan rangkaian COVID-19. Salam hormat, semoga kita semua boleh membantu meningkatkan lagi ekonomi negara melalui perniagaan franchise. Sekian, salam hormat. Thank you. Puas menunggu masa habis. My love has got a humor. She's a giggle at a funeral. It's everybody's disapproval. I was worship her tonight. If the heavens ever disappear, she's the last true healthy. Every sun is getting more bleak. Fresh breathing each week. We were born safe, because I'm saying not your choppers, no one absolute. She just worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to when I'm alone with you. I was born safe, but I love it. I need to be well. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your life. I'll tell you nothing so you can shut me
shine me a knife off me that today is a good God. Let me give you my life. I'm picking on the good times. My love is sunlight. Keep it quiet as my style. She makes the sacrifice. Drain the whole sea. Get them shiny. Something beauty for the main course. And that's the fine looking high horse. Wait you guide in the stable. We blood is on a faithful. Then the tasty, then the plenty. This is hungry war. Take me to church. I worship like a dog in the shrine of your life. I'll tell you my sins, and you can show me a knife. Off me that death is this too far. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog in the shrine of your life. I'll tell you my sins, and you can show me a knife. Off me that death is this too far. Let me give you my life. No matter the pains when the ritual begins, there is no sweeter innocence than our gentle sin. In the